Baik, Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pelajar 104. Sebelum kita mulakan pengajaran, mari sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Semoga ilmu yang kita perolehi hari ini akan diberkati oleh Allah insya-Allah. Hari ni hari Isnin 9 hari bulan 8 tahun 2021. Bab 9 poligon asas. Standard pembelajaran kita hari ini adalah 9.2.2 membuat dan mengesahkan konjektor suatu segitiga tentang perkara nombor 3 iaitu hubungan antara sudut perluaran dan hasil tambah sudut pedalaman yang bertentangan. Dan kita masuk kepada 9.3.1 iaitu menghuraikan sifat geometri bagi pelbagai jenis sisi 4 dan mengelaskan berdasarkan sifat geometri. Yang ini sisi 4. Okey. Sebelum ni kita belajar segitiga kan. Okey. Jadi kita tengok dulu, kita sambung untuk standard 9.2.2. Jadi cikgu nak kamu buka buku modul Galuh Super tu. Okey, buka muka surat 73. Okey, muka surat 73 untuk rujukan kamu. Kata arahan dia adalah cari nilai X dalam setiap yang berikut. Okey, jadi kita tahu bahawa sudut perluaran sama dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Tengok kepada contoh yang pertama ni. Kamu rujuk, tak nampak sini, rujuk buku kamu lah. Contoh, dia kata 103 dengan 47 kan. Okey, sudut peluar ini sudut pedalaman. Dia berada di dalam. Okey, jadi tengok note kecil dekat sini. Dia kata sudut peluaran sama juga dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentang. Maksudnya setentang dengan dia. Kalau di sini, dia ada 3 sudut pedalaman sini. 103, 47 dengan satu lagi di sini. Di sini tak ada kan? Ada satu lagi dekat sini. Okey. Jadi yang bertentangan dengan X, inilah 103 dengan 47. Jadi, tengok contoh yang pertama, kita nak tahu nilai X. Jadi, kita akan tambahkan sebab hasil tambah dua sudut yang bertentangan. Yang bertentangan dengan dia adalah 103 dan juga 47. Jadi, 103 kita akan tambahkan dengan 47. Jadi, guna kalkulator masing-masing. 103 tambah 47. Jadi, nilai X kita dapat 150. Samalah nilai X. Kita akan dapat 150. Yang ini. Okey kelas, 150. Jangan lupa dia ada simbol darjah di atas. Kecil je simbol darjah dia. Okey, 150 darjah. Okey, begitu juga dengan yang ini. Nak cari nilai X ini. Okey, nak cari nilai X ni, cikgu nak kamu tambahkan. Okey, 112 dengan 26. Dapatlah nilai X. Yang ini. Okey, soalan 1 tu. Okey, kamu boleh tengok soalan 1. Okey. Ya, soalan 1, nilai X, dua sudut yang bertentangan dengan dia adalah 112 dan 26. Jadi, 112 tambahkan dengan 26. Jadi, dapatlah nilai X hasil tambah 112 tambah 26. Okey, yang ini cikgu nak kamu selesaikan, tulis dekat sini. Soalan 1. Baik. Soalan 2, dia nak dapatkan nilai X. X sudut perluarannya di sini. Mana yang bertentang dengan dia? Iaitu 20. Ini berapa sudut ni? Yang kalau simbol petak ni, cikgu dah kata kamu kena ingat. Simbol petak ini membawa maksud sudut dia 90 darjah. Kalau dia ada macam ni kan. Petak macam ni. Ini dia adalah 90 darjah. Okey, 90 darjah. Okey, kelas. Tengok bukan 96 90 darjah. Okey. Yang kalau ditanda petak macam tu. Jadi, untuk soalan 2, X ni, kamu nak kena tambahlah 20 tambah dengan 90. Jadi, buatlah untuk soalan 2. Soalan 2.
Tulis dekat situ. Jadinya 20x. Tulis dulu 20 tambah dengan 90. Cikgu dapat mana 90? Dia tak tulis pun 90. Kita pengetahuan asas kita tentang segitiga, jika dia buat simbol petak ini membawa maksud sudut itu adalah 90 darjah. Jadi soalan 1 dan juga soalan 2 ni cikgu nak tinggalkan. Ambil gambar, sila hantar pada cikgu. Cari je sudut peluaran apabila diberi dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, jadi sudut peluaran sama juga dengan hasil tambah dua sudut pedalaman yang bertentangan. Okey, itu untuk contoh yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi kepada contoh yang kedua. Kamu boleh tengok dia nak juga nilai X. Tetapi nilai X kali ni dia berada di dalam. Tapi kamu kena ingat bahawa sudut peluaran dia sama juga hasil tambah 2 ni kan. Jadi ni dia bagi dah sudut. Dia bagi. Yang ini beza dia bagi sudut peluaran. Okay, dia suruh kamu cari nilai 1, nilai X sudut pedalaman yang bertentangan. Jadi kita tahu bahawa bila kita tambah X dengan 40, jawapan dia akan sama dengan 125. Jadi kita buat X, apabila X ni kita tambah dengan 40, X kita tambahkan dengan 40, jawapan dia kita akan dapat 125. Okey, sebab sama. Jadi nak tahu nilai X, kita nak tahu nilai X sama juga dengan 125. Kita akan tolakkan dengan 40. Jadi 125 tolak 40. Guna kalkulator masing-masing. Jadi nilai X sama dengan 85 darjah. Darjah. Darjah ni dia bentuk bulat kat atas. Tu 85 darjah. Jadi kita tengok yang di sini. Ini dapat. Okey. Tolak. Jadi 85 darjah. Dia akan dapat 125. Okey. Jadi nilai X yang di dalam ni sama juga dengan 85. Bila 85 tambah 40 dia akan dapat 125. Okey. Untuk contoh yang pertama. Okey. Baik. Yang ini cikgu nak kamu buat soalan 3. Soalan 3 kamu buatlah. X sama juga. X kamu tambahkan dengan 45. Sama juga dengan nilai apa ni? 155. Okey, jadi carilah nilai X dia berapa. Kamu dapat nombor 3. Nombor 3 ni cikgu tinggal untuk latihan. Okey, kita bincangkan untuk soalan nombor 4. Okey, baik kelas. Tengok soalan nombor 4. Soalan nombor 4. Dia kata X. Satu tak bagi. Ini bagi juga satu kan. Ini dua-dua tak bagi. Tiba-tiba bagi sudut peluaran. Okey. Jadi macam mana cara dia? Kita akan tambah. X tambah X sama juga dengan yang ini. Buat macam biasa dulu. Okey. Jangan keliru. Jadi kita tambah saja X, kita tambahkan dengan X sama juga dengan berapa nilai sudut peluaran yang diberi kelas? Nilai sudut peluaran yang diberi adalah 132. Okey, 132. Tak ada masalah, tulis je. Jadi X tambah X, 2X. Okey, bila X tambah X, 2X sama juga dengan 132. Jadi nak dapatkan nilai X saja, 2 kena pergi sini. Kena bahagi sebab sini darab. Pergi sini dia kena bahagi. So, X sama juga dengan 132. Kita bahagikan dengan 2. Okey kelas. Kita bahagikan dengan 2. Guna kalkulator masing-masing. 132 bahagi dengan 2. Berapa kelas? Okey, 132 cikgu. Bahagikan dengan 2. Gunalah kalkulator. Bahagi 2. Dapat berapa? 64.
6. Jadi nilai X sama juga dengan 66 darjah. Okey. X sama juga, tak cantik, 66 darjah. Okey kelas. Cikgu warnakan ni. Jadi X sama dengan 66. Jadi semua yang kita bincang untuk soalan 4 ini, yang kita bincangkan soalan 4, macam biasalah kelas. Cikgu nak kamu salin, masukkan dekat ruangan yang disediakan. Okey, untuk soalan nombor 4. Jadi untuk bahagian D ni, bahagian D, selesaikan 1, 2 dan 3. Ambil gambar, hantar pada cikgu. Okey? Okey. Seterusnya kita akan masuk kepada sisi 4, sudut pedalaman dan sudut peluaran sisi 4. Sebelum ni kita belajar segitiga kan. Okey, baca maklumat penting dia. Mesti tahu, apa yang kita mesti tahu? Hasil tambah semua sudut pedalaman suatu sisi 4 adalah 360. Maksudnya tambah sudut pedalaman semua ni, sudut pedalaman dia adalah A, B, C, D. Okey? A, B, C, D. E ni bukan, E ni dia sudah berada di luar sudut peluaran. Tambah 4 ni dia tetap akan jadi 360. Okey? Kalau kalau segitiga dia 180. Ni dia 360. Yang kedua, hasil tambah sudut pedalaman dan sudut peluaran bersebelahan suatu sisi 4 ialah 180. Yang bersebelahan lah sudut peluaran dengan sudut pedalaman, sebelah-sebelah ni jumlah dia mesti 180. Contoh kalau D ni 80, pelengkap kepada 80, sini 100. Jadi 100 tambah 80 dia akan jadi 180. Itu poin yang kedua. Okey, baik. Untuk seterusnya kita boleh tengok kalau yang ini kamu perhatikan sudut bertentangan dalam segi 4 selari adalah sama besar. Dia bertentangan ni dia sama besar. Okey, sudut bertentangan dia sama besar. P sama dengan R, yang setentang Q sama dengan S. Okey, kalau kamu perhatikan dia ada tanda macam 2 macam ni kan. Ini selari 2. Ini side by side tepi ni dia selari. Okey. Itulah maksud dia. Dia maksudnya selari tadi. Okey. Okey kelas. Jadi kamu boleh rujuk masing-masing buku teks. Okey, rujuk buku teks masing-masing. Muka suratnya 212. Okey. Baik, 212. Sisi 4 dan sudut pedalaman serta sudut peluaran sisi 4. Kalau segitiga kita ada 6. Sisi 4 juga ada 6 juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, ada 6. Jadi kamu boleh perhatikan yang 6 sini. Dia ada bilangan paksi simetri. Bila kita belahkan paksi simetri ni, dia akan jadi sama. Bilangan paksi simetri ni nama dia, jenis dia nama. Okey. Yang ni segi 4 tepat. Bilangan paksi simetri dia 2. Okey. Dan sifat geometri dia adalah pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Semua sudut pedalaman ialah 90. Ni tanda kecil 4 ni. Dan perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi 2 antara 1 sama, 2 sama antara 1 sama lain. Ini adalah sifat geometri kepada segi 4 tepat. Okey, seterusnya. Segi bentuk warna kuning ni, segi 4 sama. Maksudnya semua sisi adalah sama panjang. Okey? Semua keempat-empat sisi adalah sama panjang. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Yang setentang adalah selari. Semua sudut pedalaman juga adalah 90. Perpenjuru adalah sama panjang dan membahagi 2. Sama serenjang antara satu sama lain. Perpenjuru dia adalah sama panjang dan membahagi serenjang antara satu sama lain. Baik. Segi 4 selari tiada bilangan paksi simetri. Segi 4 selari. Okey? Yang cikgu lukis tadi ni maksud selari tadi. Okey? Apa sifat geometri dia? Pasangan sisi yang bertentangan adalah sama panjang dan selari. Okey? Pasangan yang bertentangan dia adalah sama panjang dan selari.
Sudut bertentangan adalah sama. Ni yang tadi dia kata sudut bertentangan dia sama dan perpenjuru membahagi dua sama antara satu sama lain. Okey, itu adalah sifat geometri dia. Baik, rhombus. Rhombus bilangan paksi simetri 2. Okey, semua sisi adalah sama panjang. Okey. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Sama juga. Pasangan sisi yang bertentangan adalah selari. Dan sudut bertentangan adalah sama. Okey, sebab dia adalah selari, maka sudut bertentangan adalah sama. Perpenjuru membahagi dua sama serenjang antara satu sama lain. Okey, itu yang keempat. Yang kelimanya adalah trapezium. Bilangan paksi simetri tiada. Hanya satu pasangan sisi bertentangan yang selari. Okey, yang inilah yang selari. Atas dengan bawah ni yang selari. Satu je lah. Okey. Dan yang last sekali adalah layang. Bentuk dia macam layang-layang lah. Kalau kamu pernah tengok layang-layang bilangan paksi dia satu sahaja. Paksi simetri. Dan dua pasangan sisi bersebelahan adalah sama panjang. Okey, tengok sudut dia. Pasangan sisi sama panjang. Mempunyai sepasang sudut bertentangan yang sama. Yang ketiganya adalah sudut daripada perpenjuru membahagi dua sama serenjang bagi perpenjuru yang lain. Dan satu daripada perpenjuru membahagi dua sama sudut pada bucunya. Okey, itu untuk muka 212 dalam buku teks. Jadinya, daripada buku teks kamu tu, cikgu nak kamu namakan saja. Okey? Namakan setiap sisi 4 yang berikut. Nama dia apa? Nama dia sama ada nama dia rhombus, sama ada nama dia layang, sama ada nama dia segi 4 sama, segi 4 tepat, segi 4 selari, trapezium. Ambil nama dia. Jadi cikgu nak nama ni, kamu akan tulis nama dia di sini. Okey? Sebab dia ada 6. Jadi kita tengok contoh yang pertama. Ini dia tulis contoh yang ini adalah segi 4 tepat. Okey, ini adalah segi 4 tepat. Ini apa? Ini apa? Dan tulislah jenis dia apa daripada buku tadi. Ini apa? Okey. Jadi kita tengok soalan nombor 3 itu apa? Nombor 3, nombor 4 kita tengok kepada okey, nombor 3 ni cikgu bagi jawapan. Nombor 3 ni adalah rhombus. Okey, semua sisi dia sama panjang dan dia selari. Itu adalah rhombus nombor 3. Jadi untuk 1, 2, 4 dan 5 cikgu tinggalkan pada kamu nyatakan jenis sisi 4 tersebut. Namakan dia. Okey. Baik, untuk latihan PBD, buku Galuh Super Matematik tingkatan 1, muka surat 73, bahagian D soalan 1, 2 dan 3 dan bahagian A soalan 1, 2, 4, 5. Ambil gambar, hantar pada cikgu latihan kamu ni. Sila tekan link kehadiran untuk hari ni. Nama kamu, tahniah hadir pada hari ni. Itu saja. Assalamualaikum.